Okey, jom kita. Pukul 11 saya janjikan kisah tadi ada orang bertanya tentang apa ni? Kisah itulah. Tentang kisah saya dalam tentera. Okey, malam ni saya pilih topik oleh kerana video yang sedang trending dekat TikTok saya adalah mengenai ilmu hutan. Jadi saya cerita sikitlah sejarah dan juga kisah tentang bagaimana saya dapat ilmu hutan tu daripada kaum Iban, Dayak, Bidayuh, Kadazan, Melayu, orang asli, bekas komunis. Okay? Saya cerita lah. Okay, mungkin ada yang pernah membaca kisah ni, tetapi oleh bagaimanapun saya dalam kisah ni, saya akan kisah penuh. Kan? Sebab dalam tulisan tu kadang-kadang saya malas nak menulis panjang-panjang. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang tap screen, subhanallah 500 orang semua tap screen, terima kasih. Jangan lupa share, tekan share tu yang bawah ni, tekan share banyak kali. Seorang 5 kali share. Kan? Tekan share. Okay, terima kasih. Terima kasih yang tap screen, terima kasih yang bagi gift. Allah saja membalas segala kebaikan anda. Okey. Saudara dan saudari, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Major Muhammad Fitri, pesara tentera daripada Regimen Askar Melayu Diraja. So, kisah ni mengenai bagaimana saya kali pertama dapat bekerjasama dan belajar daripada Regimen Ranger Diraja dan juratih-juratih pakar yang berada di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Okay? Pusat Latihan Tempur Tentera Darat asalnya dulu dipanggil Jungle Warfare School. Lepas tu waktu zaman British, kemudian apabila British sudah keluar, dia menjadi Army Combat Training Center atau dalam bahasa Malaysianya Pusat Latihan Tempur Tentera Darat, lokasi di Ulu Tiram, Johor Bahru. Okey, saya cerita daripada zaman saya remaja lah. Waktu saya umur 17 tahun, saya dah jadi jurulatih silat gayung dekat Kedah. Silat pusaka gayung lah. Guru saya waktu tu bernama Abang Jebat. Beliau juara dunia dan beliau jugalah anak kepada Datuk Majid. Datuk Majid Gayung lah. So waktu saya berguru dengan beliau ni, selalu beliau duk ajak kami ni, anak-anak murid beliau, tak ramai lah, duk panjat gunung Jerai tu. Waktu umur 16-17 tahun. So kami panjat lah, ikut lah. Waktu tu dia ajar lah, ini pokok itu, ni tongkat ali, ni urat dawai, ini rotan sebelah, ini apa ni, dia panggil lipan bara, yang ni panggil macam-macam nama panggilan lah. Kami pun belajar lah, akar-akar kayu ni, pokok keduduk lah, macam-macam lah. Kiranya naik turun gunung ni, naik gunung turun gunung ni daripada zaman remaja ni, dan tentang akar kayu, tentang hutan ni memang okey. Boleh tahan lah, nak kata pandai tu tak lah. Boleh lah. Okay. Lepas tu saya masuk askar. Lepas SPM, kan, alhamdulillah dapat saya masuk askar. Saya masuk askar dengan SPM je. Lepas tu dapatlah lulus kadet. Saya kadet dekat Matap Tentera Diraja, Division Kadet. Kemudian saya dihantar sambung ke New Zealand pula. Saya kadet di sana, pegawai kadet di sana 18 bulan. Lepas tu saya balik sini, saya dihantar ke Regimen Askar Melayu Diraja. Okay, dalam Regimen Askar Melayu Diraja, saya masuk banyak operasi lah. Operasi kat Gubir, operasi Pasir, operasi apa ni, dekat Sempatan ni kira okey lah. Dalam operasi tu pula saya belajar pula dengan korporal, belajar dengan sarjan-sarjan. Yalah, saya budak lagi, umur baru berapa, umur 20. Lieutenant muda, umur 20, 21 kan. Jadi kita punya korporal dengan sarjan tu, saya punya sarjan, walaupun dia adalah peringkat bawahan, saya punya anak buah, tapi pengalamannya lagi banyak, ilmunya lagi banyak. Otai-otai zaman dulu pula. Jadi saya belajar dengan dia orang. Dia orang ajar saya itu, ajar saya ini, memburu dia orang ajar, lepas tu cari. Bagus, askar-askar zaman dulu ni memang askar-askar zaman dulu kan jenis asal daripada kampung. Asal daripada kampung. Okay, jadi alhamdulillah. Salah seorang orang yang mengajar saya tu ada kat Ulu Legong. Ada kat Ulu Legong. Betul-betul tepi air panas Ulu Legong tu dia ada resort. Kan? So memang hebat lah. Okay, tahun 2001 saya pakai kapten. Lag ke? Saya tanya lag ke? Okey ke? Line okey Okey. Minum dulu. Okey, kita sambung. Tahun 2001 saya pakai kapten. Tahun 2001 umur saya 23 tahun, nak masuk 24 tahun.
Saya dah pakai kapten, 3 paku lah, bahasa mudah ya. Okay, pakai kapten. Jadi saya dipostingkan masuk ke Pulada, Pusat Data Terputus Darat. Saya kena lapor cawangan pertama adalah cawangan pakar peperangan hutan. Okay, cawangan peperangan hutan, CPH tadi tu. Tapi dulu panggil cawangan pakar. Okay, cawangan pakar peperangan hutan. Ya, lepas tu saya jumpalah, saya kena menghadap lah. Ketua cawangan waktu tu Major Johnson. Major Johnson anak Mileng. Major Johnson anak Mileng ni adalah orang yang sangat hebat lah. Okay. Lepas tu juratih bawah dia tu majoriti daripada macam-macam suku kaum. Dan juratih dia pangkat Lance Corporal. Tapi dong pakar. Jangan tengok pangkat. Tengok subject matter expert. Sebab tu nama cawangan pakar ni, dia tak kira kamu pangkat tinggi ke, kamu pangkat rendah ke, dia tak peduli. Waktu saya ingat Corporal Syahidan ada, Lance Corporal Dat ada, Encik waktu tu, Encik Aziz. Lepas tu Allah Akbar. Saya duduk terbayang muka seorang-seorang ni, diorang ni. Corporal Helmi ada, ramai lah. Saya ingat. Okay. Lepas tu mereka ni daripada orang Borneo. So saya ni Cik Dat tu Cik Dat tu ni SAS Bushcraft. Cik Dat tu sama-sama kursus survival dengan saya tahun 2001. Kan? Okay. Lepas tu saya dah ikut arahan pertukaran, saya masuk sebagai juratih. Kan, saya jumpa Major Johnson, dia lah ketua cawangan, mendiang dah. Kan? Saya tengok dia orang ni kan, orang Borneo ni, dia orang kamu panggil lah, pendek-pendek, tagap-tagap. Dia orang ni rendah-rendah tapi badan tegap-tegap, ketul-ketul. Dia orang, kan? Memang tu lah. Dan dia orang ni pendiam. Okay? Lepas tu Major Johnson, waktu temuduga, dia panggil lah saya temuduga, dia panggil, Fitri, apa kau tahu pasal hutan? Saya pun, kan, darah muda, saya cakap, Tuan, waktu saya umur 17 tahun, saya macam ni, waktu sebab tu saya masuk operasi, saya belajar sekian. Kita confident lah bercakap dengan orang atasan kita kan. Dia tahu tak dia pandang saya macam mana? Dia buat macam tu je, tengok. Kau masuk kau masuk kursus combat survival. Kan? Siri depan. Kau join dulu jadi penuntut. Saya dengar tu kata, ya Allah, apa masalahnya ni? Kan? Apa pula aku jadi anak murid ni? Patutnya aku jadi juratih. Dalam hati saya lah. Kan? Dalam hati saya lah. Patutnya aku jadi juratih. Kan? Patut dalam hati bengang tau. Tak guna punya orang tua. Macam-macam cakap. Dah kena paksa kursus. Kursus saya dengan Encik Dat tu lah. Waktu dia adalah skopper lagi. Okay. So saya pun masuk kursus. Okay. Yang bersama dengan saya, penuntut kursus ni, ada banyaklah pasukan-pasukan khas daripada luar negara. New Zealand SAS ada, US Ranger ada, Delta Force pun ada, US Delta Force pun ada. Dia hantarlah, dia punya the best, dia hantar. Kan? So dia bergabung tentera kita dengan, kita memang tawarkan kursus ni kepada mereka. Kita tak tawar pun, memang mereka minta pun. Memang cawangan ni mengajar, waktu saya ada kat satu 17 negara punya special force. Dahsyat. Anda duk tengok dalam TV tu, tok guru dia keluar hutan tu ada dekat Johor. Navy SEAL ada, US Marine ada, banyak. French Legionnaire. France punya komando, Perancis punya komando dipanggil Legionnaire. Memang hebat. Dan dia orang hantar daripada negara mereka, bukannya orang yang biasa-biasa. Dia mereka hantar yang sarjan ni dah otai, dah operasi, dah berapa orang dah. Tak boleh cakap dah lah, nanti kena ban. Kan? Dah merata satu dunia, dah pusing. Tapi bab hutan dia akan hantar ke Malaysia untuk belajar. Okay. So saya pun berkursus kali mereka lah. Kursus lah. Bau tu baru saya tahulah. Perit ya Allah. Perit ni. Kan? Asas untuk belajar kursus combat survival tu ialah 73 jenis akar kayu dan pokok-pokok. 73 jenis.
Dan dalam 73 jenis tu pula dia ada pecahan pula. Apa yang pokoknya boleh digunakan untuk buat baju ke, macam pokok terap, boleh buat tali, boleh buat itu. Saya masih ingat ke semua tu. Lepas 73 jenis. Itu asas, itu level paling asas. Yang mana beracun, yang mana boleh makan, yang mana boleh berubat. Pasal baik tadi. Okey. Oh, waktu tu berpinau, mata berpinau. Tengok benda semua hijau kan. Lepas tu masuk latihan fasa hutan. Fasa hutan. Aduh. 10 hari. 10 hari. Hanya dibagi bawa parang satu je. Itu saja. Ya Allah tuanku, makan minum tak ada apa tak ada, hidup dah pandai-pandai lah kau. Dah lah bukan duduk saja, tiap-tiap hari ada tugas, jurulatih bagi tugas. Makan minum semua tak wujud. Jadi kalau anda rasa anda puasa daripada pagi hingga petang pun anda dah lembek, anda bayangkan kalau anda kena 10 hari 10 malam tanpa makan. Tanpa makan. Bukan saja tanpa makan. Sambil dengan tak makan tu ada kena buat kerja itu, buat kerja ini, buat kerja itu, buat kerja ini. Mission dia. Memang tough. Mak Saleh cakap tu terang, yang mana keras-keras depan mata saya, lu tengok dalam TV lah. Oh, macam Rambo, macam apa. Bang, 2 hari je bang. 2 hari je. Paling lama 3 hari je. Lepas tu lembek, jadi bodoh tu. Otak dia dah tak boleh nak berfikir. Otak dia tak boleh. Itu kelebihan orang kita. Saya pun pelik lah dengan orang kita ni. Bukan saya nak puji sangat lah, tapi orang Nusantara ni, kita punya bangsa ni, terima kasih ada kereta api lalu pula. Terima kasih. Okay? Saya pelik lah dengan orang Nusantara. Tak kisahlah Melayu ke Iban ke Dayak ke apa ni, orang Cina, India ke orang Jawa ke Bugis ke Banjar ke apa ke. Kita punya otak ni, mental ni lain macam tu. Saya pun tak faham lah. Kan? Saya tengok depan mata tu. Saya bukan tengok pelancong. Depan mata saya tengok askar-askar terlatih yang dah banyak kali dia datang tempat kita, dia kena latihan dengan kita, dia masuk kursus kita, bang masuk 3 hari je bang, jam terus 3 hari 4 hari je, jadi bengong terus. Sampaikan makanan, bukan maksud saya, umbut-umbut kat keliling depan mata dia pun dia tak kenal lah, otak dia tak boleh fungsi. Bila perut dia lapar, teruk sangat sampai 2-3 hari, kita ni walaupun 4 hari tak makan, memanglah meleleh helio, memang tu, tapi kita masih mental kita masih kuat lah. Kan? Masih boleh dengar cakap. Jurulatih marah-marah pun masih boleh dengar. Orang suruh buat apa pun masih boleh buat. Ya, tu pelik sikit. Tu bukan saya nak puji, tapi saya nak bahawa kita sedar bahawa ada dalam hidup kita tu, ada dalam diri kita. Jati diri tu ada. Cuma kita kena petik Swiss ya. Kita kena petik Swiss timbulkan benda tu. Okey, kita sambung cerita. Okey, bila dah tu kan, masuk fasa paya. Ya Allah tuanku, bab paya ni, Allah Akbar, macam nak gila. Dia campak kita dekat sungai tu. Sungai tu dah ada buaya. Confirm ada buaya tu, Sungai Linggi tu. Confirm ada buaya. Okay. Bukan buaya katak bang. Buaya tembaga, confirm kat situ ada. Okay. Dia campak kita kat situ, lepas tu kita berenang dekat tepi paya tu sampai ke dia punya hutan bakau tu. Air tengah surut. Air surut dekat mana? Takat pinggang, air surut. Air pasang, tinggal lagi sejam 2 je air nak pasang. Air pasang sampai sini. Kelang kabut bang, ambil masa berapa. Allahu Akbar. Waktu tu tak fikir makan. Waktu tu jangan kata kalau biawak lalu depan mata, biawak tu aku gigit hidup-hidup. Aku tak kira apa dah, perut lapar waktu tu, betul. Jadi kena buat pondok. Tak logik tau. Pondok tu dia punya tiang dia kat 10 kaki tau. Tiang dia kat 10 kaki. Dekat lumpur, bila kita tekan, dia tenggelam. Tekan lagi tenggelam. Alamak. Setiap seorang kena buat satu pondok, dan pondok tu buat sendiri, tak ada siapa boleh tolong. Oh ya tu, yang tu memang sewel lah otak jadi dia, dengan duri mengkuang penuh dekat habis luka. Oh dia teruk tu. So bila dah habis lah kisah tu, kursus tu memang teruk lah kan, patutlah orang tak nak pergi kursus tu, memang tough pun. Okey, lepas tu dan badan kita sentiasa basah 24 jam. Malam basah, siang basah, dia punya sejuk tu. Yang bestnya waktu malam, kita dah duduk dekat atas pondok kita, air pasang. Pondok ni yang kita buat dengan kayu pun main letak macam tu je. Letaklah atas kayu, menggigil atas tu kan. Air pasang.
Saya lagi dengar cekuk-cekuk, tengok buaya duduk lalu tepi. Aduh. Itu memang mental tu lah. Itu tough. Itu tough. Okay. Okay, dah habis kursus, saya terus jadi orang tak berapa nak betul. Ingat mula-mula sebelum waktu saya lapor diri dekat cawangan tu, kan, saya rasa diri saya dah pandai. Sebab itu, saya nak pesan, kalau kita berhadapan dengan mana-mana guru, tutor guru, kita walaupun kita dah pandai, kita jangan cakap kita pandai. Kita buat kita ni bodoh ya. Sebab ilmu ada kat dia. Kita terror macam mana pun, kita jangan cakap. Depan mana-mana guru, kita mondah diri habis dia. Kan? Sebab ilmu ada kat dia dan kita nak ilmu dia. Kan? Okay? So, bila dah habis, tahu apa berlaku lepas saya? Habis kursus tu, penamat kursus tu dekat hutan. Dekat hutan. Tak adanya dekat dalam dewan, habis dekat hutan. Selesai. Okay? Habis saja kursus tu, otak saya ni hilang akal lah. Kan? Saya bercakap seorang diri. Saya tidur, makan 4 hari 4 malam. Saya tidur, bangun, lapar pukul 2 pagi, pergi dekat dapur, kat camp tu, gelap-gelap tu, ambil makan sikit, lepas tu tidur balik 4 hari. Otak saya jadi tak betul. Lepas tu, dapat cuti 1 hari. 2 hari. Dapat cuti 2 hari, saya naik bas sebab kebetulan mak ayah saya turun daripada Kedah, diorang turun ke KL, rumah kakak saya pun pergi. Mak saya tengok saya, dia peluk, dia menangis. Cengkung ni dalam ni. Ni cengkung. Mata saya hitam ni, cengkung. Ni cengkung habis ni. Cengkung. Macam tulang dengan ni penuh. Kakak-kakak saya tengok meleleh mata. Mak saya menangis teruk. Ni habis ni, penuh duit, penuh kesan luka. Sampai sini habis. Sampai mak saya kata, sudahlah, tak payahlah duduk dah askar. Saya buat tak tahu. Saya punya bela tu, mula-mula saya tengok mak saya macam tak kenal. Siapa perempuannya? Nampak macam, oh mak. Tu, main tahap tu. Tough tak tough kursus, memang tough. Memang tough. Okay. Yang best ya. Okay, dah habis cuti tu, kira masuk. Okay, sekarang saya dah tamatlah kursus. Major Johnson Mileng panggil saya balik. Dia tanya saya, kau dah habis kursus dah? Sekarang kau dah pandai ilmu hutan belum? Saya senyap tak cakap apa bang. Senyap. Okay. Lepas tu, waktu tu lah saya baru kenal. Rupanya orang Iban, orang Dayak, orang suku-suku kaum daripada Borneo ni. Dia orang ni jenis pendiam tau. Mereka ni jenis tak banyak cakap. Tapi kalau awak baik dengan mereka ni orang memang lemah lembut gila. Tapi kalau cuba kau buat pasal, lepas tu kau belagak. Sebab saya waktu tu saya duduk Regimen Askar Melayu, saya tak pernah bekerja dengan mereka. So bila baru saya faham mereka macam mana. Mereka je tak pernah cakap. Tapi kalau kau buat pasal, kau ada belagak sikit depan dia orang, kau tunggu. Kau tunggulah nasib kau. Itu dia orang. Itu orang panggil. Tapi memang betul tu. Dan selepas tu kan saya duduk kat Sabah 4 tahun. Memang betul. Dia tak macam cakap. Dia tak macam kita. Kalau orang Semenanjung ni, orang lain masuk kampung, kita akan tegur. Ya, cik nak pergi mana? Ya ke? Oh ya, nak pergi rumah siapa? Macam tu. Itu orang kita. Tapi kalau kita pergi kampung-kampung kat Sabah ke Sarawak ke, mereka tak akan tegur kita. Mereka akan diam, tengok je kita. Tengok. Dia tak cakap apa. Dia macam tu. Dia lain. Budaya dia orang lain. Tapi kalau kita baik ni orang, tengok dia bawa datang rumah, dia belanja semuanya, segala-gala. Dia punya ayam pun dia akan sembelihkan, bagi kita makan. Betul. Kan? Air dia dalam tajau pun dia berkeluarkan yang special punya. Sedangkan kita datang macam tu je. Saya tahu. Itu pengalaman pertama saya lah, mengenali mereka. Okay, lepas tu baru saya tahu tau. Major Johnson anak Mileng ni, beliau adalah ketua tim Iban Tracker. Dia ni buat kerja operasi-operasi khas waktu zaman komunis tu. Memang banyak kisah dia lah. Ayah dia sendiri pun adalah salah seorang pencetus Iban Tracker, grup Iban Tracker yang pertama, Mileng. Kan? Dia dah ada pingat gagah berani, PGB. Major Johnson tu adalah ketua pelatun. Itu yang Major Johnson bagi tahu saya lah.
Kan? Jadi kalau anda baca buku itu, anda akan tengok dalam tu. So saya bertuah lah kerana saya dapat berada betul-betul sebagai orang kanan dia dalam cawangan tu. Okay. Ada seorang lagi pegawai tapi senior daripada saya, nama dia Kapten Zainuddin Cik Am. Okay. Waktu tu saya masuk nak berganti ni lah. Okay. Okay, kita minum dulu takat tu. Kita minum dulu takat tu, boleh lah? Okay, kita sambung pula kisah macam mana diorang ni lah. Okay, jurulatih pakar hutan yang saya dah belajar dengan mereka, kan? Saya takkan jadi pakar sehinggalah saya belajar dengan mereka ni semua. Mestilah kan? Mana-mana pun. Kan? Kita kena belajar kan? So ada daripada RMD, ada daripada komando, ada daripada AMA, ada daripada Wataniah pun ada. Ada. Okay? Tapi paling ramai daripada Ranger lah. So saya pernah tanya ni Encik Azhar waktu tu. Jurulatih JLK, jurulatih kanan tu Encik Azhar. Encik Azhar ni tak silap saya, beliau buat camp survival dekat, dia dah pencin lah. Dia buat camp survival di Desaru Resort, tak silap saya, bayar dia untuk buat camp survival. Itu kali terakhir saya dengar mengenai beliau lah. Okay. Saya ada tanya pada jurulatih tu. Saya tanya staff. Kan? Walaupun mereka korporal sebab mereka guru saya, mereka jurulatih, mereka lebih mahir daripada saya. Jadi memang kami akan panggil staff. Saya akan panggil staff. Dalam yang sebelum ni, yang kita mengajar tentera-tentera luar negara ni, kan? Kita bagi ilmu kita semua ke? Mereka kata tak ada tuan. Sebenarnya tuan, apa yang kita bagi kat dalam buku tu, kan? Apa yang kita ajar ikut buku yang kita buat tu, buku yang peliknya, khusus survival tentera ni, tentera darat kita ni, satu dunia nak ilmu tu. Tapi buku dia terbalik, nipis. Saya pun pelik, takkan banyak ni je. Rupa-rupanya, ini saya harap kalau ada pihak tentera mendengar ni, saya nak pesan, ilmu tu mahal selagi kita simpan pada kita. Jangan nak pergi gatal-gatal buat buku tebal-tebal, bagi semua ilmu-ilmu kita bagi kawan. Sebab itu yang dibuat oleh jurulatih-jurulatih dan pakar-pakar kita dulu. Mereka tulis dekat dalam buku yang sangat nipis. Tak logik tu. Okey, asas-asas untuk hidup dalam lautan. Nombor 1 macam ni, nombor 2 macam ni, nombor 3. Sedangkan nombor 1 tu, perkara nombor 1 tu, kalau buat tu boleh jadi satu chapter. Faham tak? Tapi kita just tulis macam tajuk saja. Kita tulis tajuk je. Jangan kita ajar sampai bila-bila. Walaupun mereka datang berkursus sini, jangan. Lepas tu saya tanyalah, lepas tu ini Encik Azhar panggil saya ni. Dia kata, tuan main jap. Ya Encik. Okey, sekarang kami nak ajar tuan pula. Tuan esok ni, minggu depan ni tuan nak jadi kami punya pegawai latih. Jadi tuan kena belajar dengan kami. Saya pun garuk kepala. Aku baru habis kursus. Tak habis lagi ke ilmu aku. Tak cukup lagi ke? Dia kata, alah tuan, yang apa tuan belajar dalam kursus tu, tolak tepi. Itu semua tak ada nilai. Saya terkebil-kebil tengok. Baru dia ajar. Contoh dia ajar. Saya bagi contoh. Dalam buku survival, kita ajar pokok terap. Pokok terap boleh buat ini, boleh buat tali. Takat tu je kita ajar. Rupanya terap ni ada beberapa jenis terap. Terap biasa pun ada. Ni orang panggil pokok sukun. Sukun lain, terap lain. Ada satu lagi. Nampak tak ilmu tambahan? Terap yang ada berbulu. Guna dia lain pula. Itu saya kata, la ilaha illallah. Rupa-rupanya nak jadi jurulatih kena tahu sekurang-kurangnya 150. Nak jadi penuntut dia kena tahu 73 jenis. Nak jadi jurulatih kena 150 jenis pokok yang berguna untuk survival. Baru saya tahu. Dah benda tu tak ada dalam buku. Tak ada dalam mana-mana buku. Dia kena pas mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Faham? Okey. Lepas tu Encik Azhar ni, dia tunjuklah saya macam mana nak jinakkan binatang, macam mana kan dekat Pulada tu ada mini zoo. Maka ada mini zoo. Dalam tu ada buaya tembaga, ada beruang matahari, ada ular tak payah cakap lah. Ular sawa besar, badan dia besar-besar ni. Ular sawa, lepas tu macam-macam lah binatang tu, binturong pun ada, kan, macam-macam. Dan binatang kami ni selalu bertukar-tukar dengan zoo Johor. Zoo Johor. Zoo Johor, Zoo Negeri Johor dengan Zoo Pulada selalu tukar-tukar. Kadang-kadang dia orang hantar ular kat kami kan. Kadang kami dapat hutan, kami hantar kat dia orang. Sebab tu
Harimau. Oh, Sonia dah tak ada tuan. Oh ya ke? Ni nak beritahu. Sonia ni yang SS Bushcraft beritahu ni, saya lah orang yang kena mandikan dia dulu. Sonia adalah nama kepada beruang matahari. Tinggi dia berapa? Tinggi saya. Saya tinggi 175, Sonia tu tinggi tu. Tapi Sonia ni manja. Inilah orang yang kena ragging dulu. Encik Azhar beritahu, okey tuan kan nak jadi kami punya tu. Okey tuan masuk dalam kandang buang. Saya pun terkebing-kebing. Encik, saya masuk kandang buang. Masuklah tuan, mandikan dia. Terkebing tengok. Okey cik, beres. Dia orang buka pintu, buka ni, saya masuk dalam. Bawa paip air. Sonia, kuku dia panjang ni guys, kuku dia panjang ni. Kan? Sekali dia penampar habis aku punya kepala. Kan? Rupanya ada trik dia. Dia punya apa? Dia suka, sebab beruang matahari dia suka madu. Jadi apa yang kami buat, susu pekat. Okay. Buat lubang, banyak sikit, lepas sini banyak sikit. Lepas tu pelan-pelan bagi kat dia. Sekali dia pegang macam ni. Sonia tu akan pegang macam ni. Dia pegang macam ni, dia akan jilat dia punya susu. Dia pandai. Satu tin tak cukup. Susu pekat dia. Waktu dia tengah tutup, waktu tu lah saya jirus dia. Mandikan dia. Tu kerja Abang Fitri kau dulu. Mandikan beruang. Faham tak? Mata dia sambil minum susu, dia pandang saya. Aku kata janganlah, ni baik beruang ni, baik. Ni. Sebab dia memang makan madu. Inilah baju ni yang saya pakai ni, baju tahun 2001. Ni, ada lambang dulu, ni dekat apa ni? Pusat ni. Betul belakang. Baju yang sama dekat ni yang waktu saya mengajar TMJ dulu ni, nampak instruktor kan? Itulah. Itulah Sudin kira bulu beruang. Saya mandikan beruang. Tu. Takut dekat kita punya juratih punya pasal. Kan? Gosok gigi beruang tuan. Saya tak berani gosok. Kan? Dia sambil dia minum. Lepas tu dia kata, tuan kandang sebelah pula. Datuk sebelah tu apa dia? Depan tu. Ni kandang beruang, Sonia tu. Depan tu buaya tembaga. Buaya tembaga bang. Inilah mukanya yang kena lompat atas buaya, tutup mata buaya. Kita acah-acah bagi buaya tu naik ke atas dulu, naik ke atas darat. Lepas tu kita pun pegang kain. Aduh. Itu pengajaran Cik Azhar bagi saya. Waktu tu lah. Kata tuan nak jadi kami punya pegawai kan. Tuan kena buat lah. Tu. Saya pegawai ke tak pegawai sebab dia subject matter expert. Nak belajar ilmu dengan dia kan. Ikut cakap dia. Saya kena dengan buaya tu, tobat lah. Tutup mata ni. Macam mana korang duk tengok macam gila tu. Betul. Itu kalau saya kena cedera, kena pergi putus tangan, putus kaki tu, hantar hospital. Claim insurans, itulah. Nak kata apa? Lepas tu Encik Azhar ni, dia ajar saya macam mana nak jinakkan binatang. Binatang yang paling, saya pun pelik lagi Encik Azhar ni. Apa binatang dia tangkap semua jadi jinak. Tapi dia tak boleh bela. Tu ilmu dia. Depan mata saya, tengah kami atas naik Land Rover kan, masuk ke kawasan nak masuk ke pasar Panti tu, nampaklah ular sawa duduk tergantung, tapi anak ular sawa lah, anak tak anak jugalah. Badan dia besar ni. Panjang dia lebih kurang sedepa lebih lah. Kan? Tapi masih kecil lah, masih kurus. Kan? Terima kasih Man. Okay? Dia boleh berhentikan Land Rover, dia keluar, dia pergi tangkap ular sawa tu dengan tangan kosong je. Dia tangkap kepala ular sawa tu, lepas tu ular sawa tu berbelit kat tangan dia ni. Ular sawa berbelit nak kecut tangan dia kan. Sekali dia masuk ke ular sawa tu dalam poket. Kan baju askar depan ada poket. Baju askar, baju loring depan ada poket bawah ni. Dia masuk ke ular tu dalam poket. Ular tu liar-liar tu dia masuk kan. Dia tutup, dia tepuk-tepuk. Lepas tu dia buat bodoh. Terus ular tu jadi bodoh. Jadi bodoh terus. Lepas tu pergi sampai dekat tempat yang kami dah hutan tu, saya keluarkan. Nah tuan, dah jinak dah. Saya belajar dengan dia. Kan? Saya belajar dengan dia dengan Kopral Sadi. Dua orang ni. Kopral Sadi Iban juga. Kopral Sadi bab nak tangkap ular depan mata saya, ular tedung selah dia tangkap macam tu je. Kita pun pelik. Yang
dia boleh lompat daripada Land Rover, dia lari masuk ke hutan. Kita pun pelik. Dah kenapa koplo ni? Lepas tu dia tarik nah, kedung. Kata, koplo jangan dekat dengan saya, benda tu ni. Koplo Sadi, kecil orang dia. Yang tu. Dia ajak saya macam tangkap biawak. Saya faham kenapa panggil gelabah biawak. Gelabah biawak ni bila dia gelabah, dia akan sondol segala-galanya je, langgar je. Dia akan terangkat dia punya badan tu. Itu nama gelabah biawak. Cara nak bagi dia ni, rentap ekor dia. Sebab tu, kalau nampak biawak, kan, anda pelan-pelan pegang dia punya ekor belakang, pegang dia punya kaki belakang tu, rentap tu. Terus jadi bodoh. Kerah. Macam ilmu belajar dulu ni, pelik-pelik. Banyaklah kisah-kisah dululah kan. Binturong lah, monyet, landak, biawak, merang. Aduh, semua saya kenal lah. Okey. Kisah kenal. Terima kasih ni bagi gig, nanti kita kumpul kan. Terima kasih. Okey, lepas tu saya disuruh masuk kursus combat tracking. Tapi oleh kerana saya dah jadi pegawai kat dalam cawangan tu, saya minta kepada Major Johnson suruh saya masuk kursus tu. Tapi dalam masa sama, Major Johnson suruh saya kawal selia kursus tu. So, 2 kerja lah saya buat. Satu sebagai pegawai latih, yang kedua kena sebagai penuntut juga, sebab saya tak pernah belajar benda tu. Tapi bila saya dah tamatkan kursus tu, Major Johnson kata, kau nak sijil juga kah, Fitri? Tak payah tuan, tak payah. Tak payah. Yang penting ilmu, bukan sijil, faham? Faham tuan. Itu pengajaran dia dulu. Yang penting ilmu, bukan sijil. Saya pergi kursus combat tracking tu 6 minggu. Berpinau mata belajar. Di hujungnya sijil tak ada. Sebab apa Major Johnson tak bagi? Kan? Dia ketua cawangan kan? Suka hati dia nak bagi, tak bagi. Kan? Dia kata kau nak ilmu kan, kau nak sijil? Saya nak ilmu. Okey. Bagus. Itu mendiang Major Johnson. Okey. Itulah. So saya memang respect lah pada yang Regimen Ranger Diraja yang telah melahirkan ramai juratih-juratih pakar hutan. Saya harapnya benda tu diteruskan sampai ke sekarang. Walaupun dah tahun moden 2023, tapi ilmu-ilmu ni tak lapuk di zaman, orang kata. Tak lapuk di zaman. Dan cuma saya harapkan supaya ilmu-ilmu yang masih kita rahsiakan, kita kekalkan rahsia. Biarlah ilmu tu berlegar di dalam rakyat kita saja. Kan? Jangan nak bagi-bagi dengan murah hati. Kan? So, waktu tahun September 2001, okey. Yang ni saya dah habis kursus tu. Dua-dua combat survival dah, combat tracking pun dah. Masuk September 2001, okey, ingat tak 9 bulan 11 waktu yang kapal terbang langgar Twin Tower Amerika tu. Waktu itulah. Jadi kami ni diarahkan untuk buat persembahan dan demonstrasi survival yang terbesar di Asia. Kami kena buat persembahan dan demonstrasi survival yang terbesar di Asia. Asia bukan Malaysia tau. Okay. So, kami buat dekat hutan rimba Commonwealth. Tu jalan pergi Rawang tu. Okay. Kami kena buat situ lah sempena PANPAC. PANPAC ni dipanggil Pacific Army Pacific Command something lah. Pacific Army Command something lah. Tapi dia PANPAC. Okay. So, yang akan hadir adalah 29 negara, yang mana semua negara ni hantar dia punya general, top nombor 1. So, itulah saya pernah kisah benda ni kan. Tapi waktu tu kalau anda kenal lah, kami datang daripada Johor. Okay? Bayang kami duduk Johor Bahru tau. Nak kena buat persembahan yang terbesar di Asia pula dekat hutan rimba Commonwealth. Kuala Lumpur, Rawang, Selangor ke KL? Yelah, Selangor pun seluruh Selangor panggil KL kan. Okay. So pergi situ. So kami duduk dekat Camp Wadiburn. Kami duduk tumpang dekat Camp Wadiburn. Waktu tu Camp Wadiburn masih 6 ranger. CEO dia adalah Colonel Loh Koi Long. Lieutenant Colonel Loh Koi Long. Beliau last kali Brigadier General ke Major General kan. Beliau tu pakar. Colonel Loh ni pun dia Cina tau. Tapi buat ilmu hutan, I tell you, terima kasih Faizal. Depan mata saya, dia ambil lipan bara tu. Lipan bara tu besar mana lipan bara. Lipan bara dia ambil, dia pergi cabut
dia punya apa, depan mata saya dengan tangan dia. Lipan bara, dia cabut dia punya apa tu, dia punya taring tu, dia masuk dalam poket. Hidup-hidup lipan bara tu. Saya kata, apa ni? Lepas tu dia main macam tu. Lepas tu bila dia salam dengan orang, dia sengaja letak kat sini. Dia salam dengan orang, dia saja letak kat sini. Sagi lipan bara tu, dia salam dengan orang, lipan tu akan pergi kat orang tu. Orang tu menjerit-jerit lah. Lepas tu dia gelak. Kena loh. Sama. Dalam poket dia sentiasa ada lipan bara. Waktu saya kat situ, lipan bara. Lepas tu poket bawah ni ada apa? Tu. Kalajengking yang hitam-hitam ni dia pergi cabut, dia pergi angkat kalajengking. Lepas tu dia punya apa tu? Sengat atas tu. Tahu dia buat macam ni? Dia ambil buah pinang, dia terkeliat kan. Lepas tu dia masuk dalam poket. Kita tengok depan mata memang benda tu ada sengat lagi. Cuma sengat dia tu macam dah terkeliat. Dah terkeliat maksud dia tak boleh nak sengat lah. Tapi dia main macam tu. Main macam tu. Saya dia biar kat muka dia. Lieutenant Colonel. Cina. Saya kata, aduh, orang tua ni. Okay. Dia pun bekas Bible juga. Saya memang saya respect dah lah. So apa yang kami buat, kan, kami bawa binatang daripada Zoo Johor. Daripada Zoo Johor, kami bawa binatang daripada Kem Pulada dengan Zoo Johor, kami bawa binatang naik terak bang. Ular sawa saya bawa 8 ekor. Daripada Johor Baru, ular sawa bukan kecil-kecil bang, besar-besar ni badan dia. Badannya besar ni. Kepala dia jangan tanyalah. 8 ekor. Nak tahu kami letak kat mana? Tak dia letak dekat dalam, kat belakang. Letak kat tempat driver. Jadi driver terak ni, kan? Saya duduk sebelah. Ular sawa pun ada belengkar kat kaki saya, ada belakang ni saya ada. Driver tu pun, tuan selamat ke tuan ni? Selamat. Tak apa. Aku dah bagi dia makan kenyang lah. Kan? Kalau dia lapar, kita lah makanan dia. Betul. Demi Allah. Lepas tu sampai berhenti ke R&R. Ingat R&R Aikroh. Terpaksa pikul ular sawa tu. Pergi makan nasi dengan ular sawa. Ular sawa ni letak sebelah. Makan. Nak tinggal dalam kereta tak boleh. Demi Allah, itulah kami buat dulu. Tak kegila nama tu. Tapi nak buat macam mana? Dah arahan. Kan? Nak letak dalam sangka. Nanti dia akan membunuh. Oh tak mau kena bawa. Orang awam tak takut ke? Mau tak takut. Kan? Nasib baik waktu tu tak ada, tahun 2001, nasib baik jenis tak ada handphone kamera lagi. Kalau tidak bang, confirm waktu tu viral, masuk dalam siakap keli ke, TV3 ke apa ke, nasib baik. Tu kerja gila kami tu tak? Macam-macam. Ni buaya tu buaya. Buaya kami tangkap. Zoo Johor bagi tahu, cakap macam ni je. Tak apalah, tuan dengan encik nak ambil buaya, ambil. Kami masuk kat dalam Zoo Johor tu, kan? Pergi tangkap buaya kat dalam tu, ikat dia, lepas tu letak dalam terak, bawa dia ke tu. Bayangkan sepanjang jalan daripada Johor nak pergi ke KL tu, kena ada orang duduk kat belakang jirus, tolong jiruskan, mandikan buaya tu. Tak boleh tutup mata dia, nanti dia lemas. Dalam terak. Harimau, ada seekor harimau. Siapa mandikan? Jangan tanya. Saya tak, saya duduk depan. Saya duduk depan. Saya tak mau duduk dengan buaya. Saya naga, saya bukan buaya. Saya tak mengaku saya buaya. Ini betul. Pergi dekat Zoo Johor, kebetulan pula manager Zoo Johor baru dapat ada seekor harimau tau. Harimau ni dibela oleh seorang toke. Kan? Dan harimau tu dah besar sangat. Jadi dia bagi dekat Zoo Johor. Bang, harimau kot. Kan? Harimau tak kira jinak tak jinak, dia tetap harimau. Dia tetap harimau kot. Kami minta boleh tak bawa tu? Dia kata bagi ambil . Saya tanya balik dekat Major Johnson, tuan kita nak bawa tak harimau tu? Dia kata masalahnya kalau nak bawa, siapa nak pergi makan sampai 1 minggu duduk situ? Betul juga kan? Aku bukan apa, dia mungkin tak makan kita, tapi binatang lain yang kita bawa ni dia makan. Betul. Tak bawa. Kan? Nasib baik tak bawa, tapi memang saya main-main dulu dengan harimau tu. Dan kami ambil daun palas, saya cerita dah. Sebab kami diarahkan buat dewan tanpa paku. Dewan tanpa paku, tanpa tanpa besi apa-apalah. Dekat hutan rimba Commonwealth, Karawang tu.
Dan dengan syarat tak boleh tebang satu pokok pun dekat hutan rimba Commonwealth tu. Jadi mau tak mau kami kena pergi ke hutan dekat Gunung Muntahak, Gunung Panti apa semua. Kami bawa rotan-rotan, kami bawa kayu-kayu, kami bawa pokok-pokok nipah, kami bawa daun-daun nipah, daun palas apa semua tu. Kami bawa total semua 40 biji truk. 40 biji truk. Bawa. Sampai dekat Rimba Commonwealth tu kami siapkan. Ini sebab nak jaga nama baik Malaysia punya pasal. Nak jaga nama baik Malaysia. Sebab kita akan dilawat oleh 29 negara. Guys, 29 negara Asia Pasifik. Anda bayangkan negara mana yang terlibat? Amerika dah tentu, dia hantar general dia top nombor 1. Army Pacific Command. General daripada Jepun. General daripada China. Daripada Indonesia. Daripada Australia, daripada New Zealand, daripada India, semua negara besar-besar tau. Kita ni negara kecil dan persembahan apa kita nak tunjuk ke dia? Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk kita tank kita. Dia gelak General China tu akan okay. Betul. Kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita punya apa? Senapang kita. Dia pun gelak. Dia orang gelak kat kita. Kita hanya boleh tunjuk satu je. Yang mereka tak ada skill hutan kita. Tu. Skill hutan kita. Bukan mereka tak ada, mereka pun ada, tapi kita lebih baik daripada mereka. Jadi sebab tu kita kena buat yang terbaik. Kan? Buat yang terbaik. Anda bayangkan daripada tengah hutan tu kami terpaksa buat dewan siap dengan lantai tanpa paku. Lepas tu kami kena buat mini zoo dekat tepi air, mini zoo tanpa sentuh. Buaya tu letak dekat tempat air terjun. Tapi kami buatlah pagar keliling tu buaya. Binturong tu kami terpaksa letak atas dahan. Sebab memang hidup dekat dahan. Lepas tu kita buatlah sangkar tu. Sangkar tu semua buat sendiri. Buat sendiri dengan tangan. Okay. Kami buat 1 bulan. Kami siap siang malam. Ya Allah. Teruk. Dibantu oleh 6 ranger. 6 ranger hantar satu platoon 30 orang. So kami daripada Pulau Adar termasuk platoon demo ada lebih kurang 20 orang. So 50 orang kami buat kerja. Jurulatih semua buat. Teruk. Hari Raptai penuh. Panglima Tentera Darat waktu tu General Hashim Husin. General Hashim Husin, orang panggil Jack Palin, datang. So dia datang, kita kena buat Raptai penuh lah, rehearsal penuh sebelum general-general yang satu dunia tu datang. Jadi dah buat sampai semua persembahan lah, persembahan itu, ini persembahan ini, sampai kat ujung ni, kat lautan tu, kan? Saya tunggu kat ujung sekali sebab saya kena bagi, tugas saya ialah bagi pokok-pokok yang sudah dimasak, lepas tu binatang-binatang yang sudah disalai kan, contoh-contoh lah untuk bagi. Elok-elok saya tengah tunggu situ, ada seorang General Hashim, nama Hashim, surat nama general tu. Dia kata, kata Tan Sri, dia cakap dekat Panglima Darat, Tan Sri, ini Fitri. Captain Fitri ni pandai silat. Dia cakap macam tu, General Hashim Husin tu, dia pandang saya. Awak pandai silat ke? Nak kata takkan aku depan general, aku ni 3 paku, dia tu 4 bintang. Takkan saya nak kata tak tahu langsung, tu namanya menipu. Terang-teranglah general sebelah dia baru cakap. Kan? Saya pun kata boleh. Boleh Tan Sri? Betul kamu boleh silat? Boleh Tan Sri? Silat depan saya. Kita kata sudah ni program apa pula ni? Kan? Tak pasal-pasal saya dengan muka celuring, dengan pakai baju celuring dengan kasut spike, bersilatlah depan dia. Nak bersilat apa? Bersilat sorang-sorang diri, tari sembah lah. Buatlah tari sembah, tari sembah tu kan, buat pukulan semua sikit ni, sorang diri. Lepas tu Panglima Darat tu kata, bagus, saya suka ni. Awak boleh tak buat persembahan macam ni waktu pada hari ketibaan general tu? Saya dengar tu, takkan nak cakap tak boleh. Boleh Tan Sri? Boleh. Buat. Lepas tu PTD dengan grup dia, Panglima Darat dengan grup dia, bergeraklah. Dah habislah Raptai. Major Johnson datang jumpa saya. Fitri, kau mengaku buat apa? Habis tuan, kalau saya tak mengaku, saya menipu. Kan? Aku tak tahu kau nak buat macam mana Fitri. Ini kalau kau buat ni memang kau pencen dia. Ini kalau kau buat salah. General Hashim Husin, Jack Palin memang sangat-sangat strict, tanya askar lama. Kan? Dia sangat-sangat garang.
Kalau kita buat salah yang teruk, malukan dia pula. Hari ni buat salah, besok keluar. Besok kena tendang keluar. Memang nasib malang lah. Saya punya berdebar hati waktu tu, ya Allah. Kan? nak buat persembahan tu pada 11 hari bulan 9. Ingat ke? 11 hari bulan 9, 2001. Saya minta izin pada Major Johnson. Tuan, boleh tak saya nak balik ke Kedah kejap? Kau nak balik buat apa? Saya nak balik 2 hari je. Saya nak jumpa tok guru saya kejap. Kan? Tu dia kata, kau balik lah, aku tak tahu lah macam mana. Kau jangan buat malu aku, kau jangan buat malu Pulada, kan? Kau jangan, saya pun tak apa saya balik. Saya menghadap dengan Tok Majid. Turun sampai kat Gurun Kedah, menghadaplah Datuk Majid, Maha Guru Seni Silat Pusaka Gayung, kan? Guru utama lah. Saya salam. Saya panggil Datuk Majid ni Pak Ndak. Pak Ndak, saya ada masalah sikit, Pak Ndak. Saya ni nak kena buat persembahan depan general-general ni. Saya nak buat persembahan apa, Pak Ndak? Takkan saya nak buat tari. Nak buat tari sekali, general Cina tu, daripada China tu, berapa ribu jenis kungfu je dah tengok. Kalau nak pecah genting, saya pecah 3. Mereka boleh pecah batu atas kepala, Shaolin semua. Saya nak tunjuk je kat general Indonesia. Segala jenis ilmu ada kat Indonesia tu. Nak tunjuk apa ada kat Jepun. General daripada Jepun, dia dengan ninja, dengan segala karate semua ada sana. Saya nak tunjuk apa? Saya pucat muka, saya cakap terang, jujur saya beritahu. Pucat muka saya. Saya terpaksa seorang diri nak tunjukkan sesuatu tentang bangsa saya, tentang seni saya di hadapan 29 general. General tu pula, kau boleh bayang ke tak macam mana nak fikir? Kan? Lepas tu saya cakap lah, bagilah apa-apa ilmu. Lepas tu Tok Majid bagilah, dia bagi satu ayat pendek ya, bagi tu. Okey. Kata, yang ni je Pak, ini buatlah tengok macam mana. Saya pun telan Elio, kan? Sebab saya tak pernah belajar. Kan? Okey. Balik semula ke KL. Lusa tu balik terus KL. Balik KL terus. Jadi pada hari persembahan tu, samalah general-general tu datang semua tu. Saya dapat satu idea. Sebab ada pecahkan gentingan kepala lah, tumbuk lah semua. Itu semua kata orang level-level biasa lah. Tak ada apa. Kan? Saya punya yakin tebu bang. Saya ambil tebu. Saya singgah beli tebu. Tebu tepi jalan, tebu. Yang orang duk mesin tebu tu, tebu. Kan? Saya putuskan tebu dengan sekali hentak dan dengan kepala. Tebu tu putus 2 bang. Tebu sampai bila-bila okey kata ini rotan macam tebu lah. Ni kalau kita pukul macam mana pun dia akan jadi macam ni je. Paling kuat pun dia akan patah. Dia takkan putus. Betul tak betul? Kecuali anda guna pisau lah. Anda ambil kayu ke besi ke baseball ke, anda tibai tebu tu kuat-kuat, dia tidak akan putus. Dia akan macam tu je. Saya buat depan mata dia orang, pak putus. Bukan 1, 3 saya buat. Pak putus. Jangan tanya aku lah. Aku pun tak tahu. Kan? Saya pun tak tahu. Saya tekad dah pernah jadi. Ada gambar tu. Gambar tu ada Allah. Itu saya tunjuk dah. Ada kat rumah mak ayah saya gambar yang saya tu. Putus. Dengan tangan dengan kepala. Tangan ni hal laju macam mana pun tak putus. Dengan kepala lagi tak logik lah. Tapi putus. Putus tu saya baling. Saya depan mata saya, General Jepun tu ambil tebu tu dia bawa balik. Dia pun confused. Macam mana ini Melayu buat? Oh, ini macam ini kena belajar. Itulah. Sekali buat tu. Jangan korang minta tuan buat sekali lagi. Tak boleh buat. Aku tak kata buat. Saya balik, lepas tu itulah pengalaman. Okay, ini dah cerita lain lah. So cerita pasal Major Johnson ni lah. So balik daripada tu, dah habis buat persembahan bagus, balik ke Pulada, saya dapat surat. Surat yang ditulis tangan oleh General Hashim Husin, Parlimen Darat. Ada lagi surat tu dekat rumah mak ayah saya. Dia tulis tangan ni, kehadapan saudaraku Fitri. Bang, General tulis macam tu bang.
Kan? Kecoh satu pula dah. Tak pasal-pasal orang tuduh aku ni ada kroni pula dah. Kan? Apa kena mengena pula. Kan? Kan? Tahniah di atas persembahan saudara pada tempoh hari. Saya amat. Dia tulis tangan ni, lepas tu last sekali dia sign Hashim. Dia punya surat tu ada 4 bintang kat atas. Dekat sampul surat pun 4 bintang kat luar. Kan? Oh, General Hashim tak sihat sekarang. Saya tak tahu. Oh ya, dekat Admizan ke? Oh ya. Saya tak tahu. General Hashim Husin. Itulah kisah dia dulu. Tahun 2001. Okey, waktu saya lepas saya buat silat tu, waktu kan acara last sekali lah bagi jamuan kan, bagi jamuan. Yalah dia orang tu apa bagi apa ni monyet panggang lah, katak lah, ulas sawa lah, labi-labi yang kita dah masak dah salai ni, dia orang makan apa semua. Umbut-umbut kan. Tengah-tengah buat itu, tiba-tiba dengan helikopter datang, Black Hawk. Dekat tu, dekat Hutan Rimau Commonwealth tu, tiba-tiba datang bunyi Black Hawk, 2 biji. Sebab kenapa saya cakap Black Hawk? Sebab sebenarnya saya tak pernah dengar Black Hawk bunyi macam mana. Saya pun tengok, bunyi apa tu? Tengok je lalu atas hutan kami. Lepas tu ada tempat landing dekat tempat sana tu, dia landing dekat atas bukit Hutan Commonwealth tu. Lepas tu tiba-tiba nampak Delta Force. Delta Force datang dengan topi tu macam mana korang tengok cerita Black Hawk Down tu, macam tu dia datang. Dengan topi dia tu kan. Topi dia, dia datang, dia pegang dia punya general dia bawa keluar. Laju dia keluar. Kami tak faham apa benda. Masing-masing general-general ni, termasuk 28 general negara lain ni, kami tak tahu apa lagi berlaku. Mula-mula dah ada dengar lah daripada China, tapi diorang bisik-bisik je. So kami tak tahu apa benda. Rupanya, waktu kami tengah buat persembahan tu, kan? Tengah buat tu, Twin Tower kena langgar. Yang kapal terbang langgar tu lah, dekat New York tu. Waktu tu, depan mata dia ambil, dia jalan. Dia terus terbangkan dia punya tu pergi ke aircraft carrier dia. Sebab dia yang datang tu persembahan saya tu, dia adalah US Pacific Command. Commander kepada US Pacific. Besar tak besar dia punya tu memang besar lah. United States Pacific Command. Tu general dia. Kami lepas tu baru habis-habis dah keluar pada hutan malam tu baru tengok berita. Oh ya ke? Oh kami tahu. Kan? Itulah. Saya itulah. Lepas tu bila dah balik, kita ringkaskan dah cukup tu. Dekat 1 jam dah. So saya nak pesan ni, luahan terakhir Major Johnson pada saya. Mendiang Major Johnson, luahan terakhir beliau pada saya tanya mereka lah, tanya hati ke hati lah. Dia kata, Fitri, aku ni dah ajar beribu mat saleh dan orang negara luar lah ilmu hutan dengan ilmu perang dalam hutan. Dia cakap. Tapi tak semua aku kan bodoh, dia cakap tu. Kan? Aku bagi yang mudah je, yang lain aku tak ajar, aku tak letak dalam buku. Tapi paling aku sedih, ramai anak muda kita sendiri tak mau belajar dah benda macam ni. Sampaikan pokok daun pokok body dia ingat ayat dia. Sampaikan pokok senduduk dengan pokok kapal terbang pun orang tak kenal, tepi rumah je. Dia cakap macam tu. Kan? Aku harap, batu dia kata lah, aku harap anak murid aku semua terus sampaikan ilmu ni. Itu je dia kata. Saya bila dengar luahan hati seorang yang dah berkhidmat, yang beliau sendiri iban tracker, kan? Daripada dulu, lepas tu, luahan hati dia. Termasuk pada bangsa dia sendiri. Dia luah, dia masuk dia anak muda kita. Termasuk aku punya Melayu ke, Iban ke apa ke, semua dia kata sama. Tak nak belajar dah benda macam ni. Sedangkan orang luar datang bersungguh-sungguh nak belajar dengan kita. Mendiang Major Johnson meninggal dunia sebab paru-paru bayi tahun 2002. So, saya orang terakhir, saya dengan Major Huzairin. Major Huzairin, itulah, para yang dilatih dan diajar oleh beliau. Beliau meninggal pun dalam keadaan kami pun tak sangka. Itulah. So boleh tu 1 jam, cukup tu 1 jam. So pengajaran dia, memang dalam kita ada pakar-pakar, dihormati dan disegani seluruh dunia. Mereka ada banyak ilmu tu, dan banyak ilmu-ilmu mereka ni mereka tak letak dalam buku. Tapi semakin hari semakin sedikit jumlah pakar-pakar kita ni
Jadi semua anak-anak muda ni, semua bangsa lah. Kalau kita tak tahu ilmu datuk nenek moyang kita, siapa nak belajar? Siapa yang nak belajar ilmu nenek moyang kita? Tak ada siapa. Okay? Jangan sampai suatu hari nanti kita terpaksa belajar ilmu hutan kita daripada orang luar negara. Itulah ayat Major Johnson pada saya. Jangan sampai satu hari nanti anak-anak kita nak belajar ilmu kita, ilmu hutan kita terpaksa belajar daripada orang luar negara. Itulah dia pengajaran dia, itulah kisah-kisah dululah. So, minum air dulu. Tepat sejam tu. Tepat sejam. Okay? Okay, besok kita sambung kot. Besok kot kita nak sambung pasal yang US Marine tu. Yang hari tu saya tulis tu, saya sebenarnya menulis dulu dalam kisah-kisah tu, itu pun cara ringkas, saya tak mau cerita penuh. Saya lagi suka bercerita macam ni. Jadi banyak benda yang bila menulis ni kadang-kadang intonasi kita lain. Kita maksudkan lain, takut orang faham lain. Okay. Kalau saya cakap pasal US Marine tu, lagi korang akan terkejut tengok. Alah yang kami latih diorang tu lah. Terima kasih yang tap-tap screen, subhanallah, 145,000 like. Tadi 2,000 mata mandang, 1,800. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi gift. Ramai pula bagi gift malam ni. Bagus. Ke ada yang terlupa bagi gift? Tak apa. Tak bagi pun tak apa. Memang tak minta. Marine tu Special Force diorang kan? Okey, dengar betul-betul. US Marine bukan Special Force. US Marine adalah satu core. Okey? Dia adalah core. Dalam tu dia ada macam-macam. Air Force ada, Navy ada, pilot ada, infantry ada, special. Yang datang ke tempat kami adalah US Marine Expedition Force. Marine Recon. US Marine Recon to reconnaissance. So dalam US Marine punya grup yang paling terror yang datang belajar kami tu. Marine Recon. Dia orang punya badan sama je. Sama tinggi, sama badan, sama ni. Memang betul. Tapi 3 hari je kena dengan kita, bodoh tu. Kan? Tapi itu memang top. Dalam Marine yang paling top, Marine Recon. Mereka ni yang bergerak daripada satu negara ke satu negara. Dia duduk atas kapal tu. Mereka ni bergerak daripada satu negara ke satu negara. Diorang ni campak dekat salji, tengah salji Antartika pun dia hidup. Letak dekat dah mana pun dia hidup. Padang pasir ke hidup, mau hidup. Biar ni. Itu kisah yang kedua lah. Itu aku nak cerita tu sakit tekak lah. Kan? Tuan ajar syu'an yang patah tebu tu apa? Guna pisau lah potong tebu tu. Apa beza Marine dengan Navy? Diorang ni pelik. Diorang punya Marine ni adalah satu grup klien. Dia ada darat, laut, udara, lepas tu dia ada Marine. Marine ni untuk benda lain. Terus darat ada komando dia. Ni ada semua ada masing-masing. Marine. Alhamdulillah. Kita kena ada Marine Corps tuan bila nak buat tu. Tunggulah saya jadi menteri pertahanan. Doa kuat sikit. Ya Allah Tuanku, jadikanlah Major Fitri ini sebagai menteri pertahanan ya Allah. Doa tu kuat sikit. Bagilah dia naik kereta Alphard. Gaji 60,000 sebagai menteri. PA yang lawa ya Allah. Lagi apa lagi? Janganlah jadikan dia dalam golongan orang-orang yang songsang ya Tuhan. Doa tu bagi elok sikit. Kan? Tak jadi amin kuacak. Okay. Okey dah tu minta PA yang lawa. Kau minta PA jantan lembut kan masalah kan? Korang betul lah. You have to face it. Kan? Laki. Kalau dia tu tak apa, jangan dia sama suka main laki. Itu masalah. Okey. Sekarang dah 1 jam. Okey, cukup tadi saya dah cerita tu. Mungkin besok malam kalau ada mood ataupun lusa kita buat sesi sembang lagi lah, sesi perkongsian lagi kisah-kisah lama. Saya dah sampai masa dah saya rasa untuk saya ceritakan kisah-kisah ni dengan penuh.
Okey, saudara-saudari, ada apa-apa yang nak kita sembangkan? Sekarang baru saya baca komen. Minta maaf tadi saya tak dapat nak baca komen sebab sedang bercerita. Sedang kata orang, otak tu berada dalam memory lane. Kan? Dalam memori-memori zaman dahulu. Kan? Okey. Tuan, minta maaf potong cerita. Boleh ke kopi yang minta maaf susu? Terpulang. Face it tu macam tu. Tuan minta ilmu hilangkan debar boleh? Tangan kanan letak kat jantung lepas semayang baca surah Al-Nashrah tu, Al-Insyirah tu. Tarik nafas, baca. Tarik nafas, baca. Okay. Pasal Cenuai, kenapa? Cerita Nabi Sil, okay. Arwah Meja Zahir tuan, okay. Tuan dari pengalaman tuan training pasukan negara mana yang betul-betul lembek? Saya tak boleh cakap. Tak baik. Kan? Kalau kita nak sebut bab lembek tak lembek ni, sebenarnya dia takut paku dulang, paku sepih mengata orang kita yang lebih. Kan? Dulu dengan confidence saya boleh cakap, tapi makin lama confidence saya tu makin kurang. Okey, generasi berubah bang. Dulu kita boleh kata tentera kita keras punya macam tu, tapi itulah sejarah. Adakah tentera kita keras sekarang? Saya haraplah. Saya harap masih kekal standard yang sama lah. Kan? Amin, amin, alamin. Sama juga kita kata negara lain tak elok, negara ni macam tu. Kan? Mungkin dulu dia tak elok, tapi sekarang dia lebih daripada kita. Itu kita tahu. Ayah tuan pun jurulatih survival tak? Ayah saya jurulatih ni, pakar letupan, pakar jerangkap sama ada periuk api. Cerita orang yang tuan kagum semasa dalam tentera. Ayah saya. Dah berapa lama tuan pencen? Lama, baru 3 tahun. Nak belajar ilmutan dengan tuan boleh tak? Saya bukan tak nak mengajar, tapi saya lebih tumpukan kepada produk. Saya founder produk dah 3 tahun. Jadi apa yang saya buat, saya akan recommendkan. Contoh anda nak belajar ilmutan, tu. TikTok Pendekar Rimba. TikTok Pendekar Rimba. Beliau seorang bekas komando yang berpengalaman, memang orang Sarawak pula tu, memang qualified sebagai jurulatih survival hutan pula tu. Kan? Belajar dengan beliau. Beliau memang beliau dah pencen dan beliau buat kursus-kursus untuk orang awam. Kutiplah sebanyak punya ilmu daripada beliau. Okay? Jangan fikir duit. Sebab sebenarnya ilmu yang ada kat dia tu lebih mahal daripada duit yang anda. Kalau betul anda ada duit, anda nak bayar dia pun anda tak mampu bayar. Tapi dia bagi harga rendah sangat-sangat tu. Okay? Pergilah belajar dengan dia. Okay? Tuan pernah urus gajah. Kena kepung gajah pernah. Kan? Kena kepung dengan gajah pernah. Nak urus tak pernah. Tolak geng rasmi kepala paip. Pula dah. Kalau nak beramal satu-satu amalan, macam mana betul-betul yakin Tuan Fitri? Tauhid. Betul. Dalam kata tauhid, belajar tasawuf, otomatik dia akan jadi amalan tu yakin. Tuan di Malaysia ni syarikat pertahanan apa yang famous? Khairi. SMEO lah tu. Itu dengan DevTech, itu Malaysia punya. Sebenarnya tu dalam Malaysia aja. Kelas hutan hujung tahun ada buat tak untuk lelaki dan wanita? Ku 5 Ranger. Macam ni bang, saya hujung tahun ni saya terlibat dengan tu. Jadi saya ada buat kemah dekat Stadium Darul Aman pada 27 sampai 31. 27 sampai tahun baru lah bahasa dia. 27 bulan Disember ni sampai 31 Stadium Darul Aman. So saya terlibat tu program tu. So saya pun ada kemah tuan hutan kat situ nanti, boleh datang. Tapi saya tak ada buat kursus lah. Kursus tak ada. Cerita masa senjata jatuh kat New Zealand tuan. Saya dah cerita tu, sedih tu. Tuan, betul ke tentera wajib derma darah setiap 6 bulan? Tak betul. Tak ada perkataan wajib. Nak belajar ilmutan dengan tuan boleh tak? Okey, saya dah jawab. Betul tu zaman boleh bro. Okey, betul. Salam tuan, cerita pengalaman latih Tengku Mahkota Johor. Dah beberapa kali dah saya cerita secara ringkas lah. Kan? Tuan, macam mana tuan lawan rasa takut? Tipsnya jangan berani sangat. Tips sebenarnya, jangan berani sangat. Orang yang terlalu berani bodoh. Dia bodoh. Orang yang berani tapi dia ada dalam hati dia masih rasa gementar,
dia bagus kerana dia akan jadi alert, dia akan berhati-hati walaupun dia berani. Okay? Dalam askar ada kat amal ilmu pelik-pelik ke tuan? Tak ada. Tuan macam mana nak answer macam tuan? Photostat lah bagi saya. Filter. Tuan dulu masuk pegawai dari KTD ke? Ya. Saya bukan KTD, saya dulu Maktab Tentera Diraja. Maktab Tentera Diraja Division Cadet panggil. Lepas tu baru tukar pada KTD. Lain sikit. Tuan, kalau menuntut ilmu silat boleh ke dengan lebih daripada satu guru? Kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada percampur aduk, belajar 10 guru tak apa. Kan? Lagi banyak tu ilmu Allah, bukan ilmu Tok Guru tu. Tok Guru tu hanya pegang ilmu je, dia amanahkan je. Cuma kita jangan campur aduk. Maksud jangan campur aduk tu, ketika kita berhadapan dengan guru tu, satu guru tu, jangan kita tunjuk kita pandai. Ilmu dekat dia, kita nak ilmu dia. Kita jaga adab kita. Kan? Walaupun kita ni dah jadi grandmaster dekat 5 perguruan pun, bila kita pergi menghadap seorang guru silat mana-mana dan kita memang nak belajar ilmu dengan dia, merendahlah diri kita tu. Itu je. Daripada situlah ilmu anda boleh dapat. Saya semasa tamat perkhidmatan selama 18 tahun dalam ITM, tahun 2004 saya memasuki LGF di US Embassy. Oh ni, LGF ni saya tahu. Banyak polis dengan bekas askar masuk. Okay, saya baca. Apa amalan pergi kedai guna pelaris? Tak tahu. Anak Pakcik Faris kan? Ya. Ini mesti kawan-kawan sekolah anak ni. Wih, jangan 100 komen. Okey. Tuan cerita pasal sejarah kisah Al-Ma'unah. Yang Amin tu kan? Gayung perang hasil gayung yang sama ke tuan? Gayung perang, apa tu gayung perang? Gayung perang dalam polis tu ke? Dia macam ni. 1971. Ketika mula-mula sekali silat gayung diperkenalkan ke dalam tentera. Silat gayung dikenalkan dalam tentera pada 1971. Dekat Kem 3 Meriam, dulu dipanggil Kem 3 Meriam. Dekat Taiping. Sekarang dipanggil artileri lah. Di situ dia buat kursus. Dia buat kursus kali pertama silat gayung mengajar. Dia ajar ke dalam tentera. Kemudian start daripada situ, tersebarlah silat gayung di dalam tentera sebagai seni mempertahankan diri yang rasmi kepada tentera kita. 1971. Kemudian apabila tak pandai jeneral mana pergi masukkan taekwondo daripada Korea, so gayung tidak lagi bersetuju untuk berada dalam tu kerana bercampur aduk dan juga silat gayung diminta untuk mengajar kepada orang-orang yang bukan Islam atas ilmu-ilmu yang silat gayung ada. So gayung tarik keluar. So bekas-bekas yang ada itulah yang anda tengok dalam TTS sekarang. TTS tu adalah gabungan di antara taekwondo daripada Korea dan juga sedikit buah combat. Buah-buah combat, dia panggil Korea silat gayung, dia panggil buah combat daripada silat gayung. Sama juga dalam gayung perang pun sama juga. Cuma askar masuk dulu, lepas tu polis baru je, tak lama 1980 sama. 80 macam tu lah. Saya tak berapa ingat lah. Kena rujuk balik dia punya sejarah tu. Saya ingat sekali lalu macam tu je. Okay? Saya seorang bekas anggota kejuruteraan Jelangkap Sama Perit Api Sekolah Jurutera Hari Jadi. Ayah saya Encik RSM. Encik Syuib. Okey.
Liah Idah. Assalamualaikum tuan. Boleh saya jadi anak murid tuan tak? Kejap, tekan dulu. Oh, laki-laki. Tapi nama perempuan. Janganlah saya. Ramai lagi orang lagi pandai daripada saya. Apa jadi perkembangan tuan halau ke? Halau. Apa pendapat tuan pasal war urban train? Apa ni? Tak faham. Tak, sakit tekak. Cerita macam tu. Tok Mat. Tok Mat banyak kali dah saya cerita. Pernah nampak hantu tak? Banyak. Oh, mungkin ramai. Yelah, TikTok kan dia dunia berlainan kan. Okay. Umi Yati, apa pendapat tuan? Tentera Malaysia digelar tentera dari neraka. Ish, tak baik orang ni. Kan? Kalau kesebut kata tentera Malaysia ni lah tentera dari neraka, maksudnya kami ni tentera ni ahli neraka lah. Kan? Kami ni ahli neraka lah. Yalah, tentera dari neraka kan, mesti kena duduk dalam neraka. Lepas tu keluar jadi tentera kan. Takkanlah kami ahli neraka, tak baik tuduh macam tu. Betul tak? Sian kat askar kita ni. Cik Cuy sihat ke? Alhamdulillah, sihat cara dia lah. Umur 80 lebih dah. Tuan, boleh tak jadi menantu tuan? Nak jadikan saya menantu ke nak jadi menantu saya? Ni soalan ni, dia kena terang sikit. Nak jadikan saya ni sebagai menantu ke ataupun nak jadi menantu kepada saya? Yang ni kena, soalan ni kena pin, kena jelas. Bab ni kena terang. Dia tak boleh salah ni nanti jadi lain. Tuan cuba cerita hantu yang tuan tak pernah bagi tahu. Okey, hantu apa yang korang nak dengar ni? Dah asyik cakap pasal hantu je. Okey, hantu apa yang korang nak dengar? Hantu apa? Cerita. Hantu air, pocong, hantu kopek dah cerita. Hantu pari saya tak pernah jumpa. Kan, mungkin panggilan balan-balan tu dekat Sabah. Kan, itu pun saya tak pernah jumpa. Tahulah kisah dia macam mana. Cara kasar je lah. Bunian real, saya dah cerita beberapa kali. Mawas pun saya pernah tengok. Bukan tengok betul, tengok sikit-sikit. Saya dengan bukan saya seorang. Saya dengan anak buah saya. Tengok, mungkin tidak lah maksud dia tu. Hantu jaga burung wak-wak pun dah cerita panjang dah. Dah tulis panjang pasal kisah tu. Langsui, saya dah cerita dah. Ya, dekat Bukit Tangga, Felda Bukit Tangga belakang tu, belakang UM tu. Hantu telan duit tuan. Yang tu selalu. Hantu botol kicap. Hantu Kak Limah, Jembalang Hutan. Hantu K tu apa? Hantu raya tengah sawah pun ada. Dululah. Kan? Hantu galah. Hantu galah bukan hantu galah. Kami panggil hantu tinggi. Yang waktu saya dah cerita kan, yang waktu saya pergi berlakon cerita Semutar Hitam. Lepas SPM, sebelum masuk askar, saya dengan jurulatih-jurulatih yang ada dekat, jurulatih-jurulatih silat yang ada, silat gayung yang ada dekat rumah Datuk Majid, kan, kami jadi pelakon ekstra. Cerita tu, Semutar Hitam. Semutar Hitam. Pendekar zaman dulu tu. Semutar Hitam. Semutar Hitam tu saya berlakon lah. Dalam waktu pergambaran tu, tengah-tengah buat pergambaran tu, tengah dapat kumpul duit sikit-sikit tu. Duit tu yang saya gunakan untuk masuk askar. Beli barang-barang masuk askar. Memang saya tak sempat habiskan pergambaran tu. Saya pun berlakon sebagai ekstra je, bukan sebagai hero, sebagai apa pun. Kan? Cari duit lebih lepas cari. So, ada kan saya dah cerita tu yang kami kejar. Kami kejar dengan van ni. Dengan van daripada kampung Raga Yan sampai ke Guak Cempedak. Nampak terang-terang tu. Jelas depan mata. Saya, arwah Angah, Hamzah, siapa lagi dalam tu? Mi Tualang, Azri ada sekali dalam van tu. Syam dah confirm ada dah. Syam lepas tu Syam Saputra tu ada. Zul Panjang. Saya ingat ni geng-geng ni. Waktu tu Tok Cindai, kalau anda tahu Tok Cindai, yang ada duduk tengok Tok Cindai tu, Tok Cindai berlakon. Cerita tu, Abang Jebat berlakon.
Tok Cindai kami panggil Abang Han. Abang Han. Selepas daripada tu pun nama dia kami panggil Tok Cindai. Tok Cindai, Latik Bogiba, siapa lagi? Apa lagi ya? Tahulah dia orang kami. Itulah. Kami kejar tu daripada kampung Raga Yan besar tu, sampai ke tu nampak. Dia melangkah. Langkah apa? Langkah macam bukit lah, macam rumah-rumah. Tinggi, hantu galah. Saya sebut hantu galah. Tengok. Macam mana kami boleh kejar? Sebab kami nampak. Macam mana kami boleh nampak? Cerita dia adalah pelakon tambahan perempuan ni, dia kena rasuk. Kami tok yang guru-guru silat ni kan, baca kami pun adalah tahu baca doa baca prok benda tu keluar. Keluar. Lepas tu pandang-pandang ke atas tu dia. Nampak mata merah. Lepas tu jalan. Jom naik van. Kami pakai naik van. Naik van macam van kilang, tapi kami buat untuk jurulatih silat, untuk bawa tim demonstrasi dulu ni. Bawa kereta. Ingat siapa bawa kereta tu? Allah Akbar. Saya dah terbayang dah muka dia, nama dia saya dah lupa dah. Waktu tu Abang Sanusi pada lagi. Ni kalau saya sebut nama Pusaka Gayung Pusaka Gayung semua kenal ni. Gayung Kedah semua kenal nama-nama saya sebut ni. Kami kejar tu. Kejar hantu galah. Hantu galah. Sampai kat kaki, bila sampai kat dekat belah sini, lepas tu lah sampai dekat Gua Cepadak tu ada traffic light kan. Mula-mula sebelum tu kami langgar traffic light. Sampai kat depan tu tengok ada polis depan tu, nak langgar tak nak boleh sebab van tu tak ada road tag. Tu tengok dia berjalan. Macam orang kata macam apa tu? Macam gergasi. Kaki je panjang. Kan? Janda ni apa kok pisang? Sudah beda. Aduh. Ni sekali ingat Abuse. Abuse Semutar Hitam. Betul. Semutar Hitam 96. Dia punya rakaman ni tahun 95. Awal tahun 95. Ada start buat rakaman tu. Siapa lagi? Wendy Wong kot. Tak lupa lah dulu. Dia punya Faizal Hussein. Semutar Hitam. Kampung Raga tu kampung saya bang. Saya dah duduk situ dah. Waktu tu ayak dia jernih. Waktu tu kampung Raga Yan tu dah menang dua kali ke 3 kali dah. Tu yang kampung tercantik Malaysia. Saya duduk kat kampung Raga tu lah. Adalah rumah kami sewa dekat dalam tu. Kan? Memang cantik. Setiap rumah dekat kampung Raga tu, ya Allah, memang cantik. Rumah kampung, lepas tu dia punya laman, setiap rumah laman tu semua dihias dah cantik. Sebab tu jadi kampung tercantik Malaysia. Berapa tahun yang pegang piala tu. Air sungai jernih mengalir kat tengah-tengah kampung. Memang jernih. Bayang saya duduk situ 1995. Batu hampa dekat istana belakang tu tempat saya mandi. Itu memang kawasan permainan saya lah, kat ada istana belakang batu hampa tu kan. Dulu lagi. Sekarang dah ni lah kan, dah teruk dah sebab apa dah? Air turun tu. Kan? Guru saya tu apa? Tok Cindai lah. Apa beza hantu laut dengan hantu darat? Hantu laut kasar. Pinjam 100. Irfan ada tak tuan? Ada. Irfan ada. Irfan berlakon sekali. Irfan berlakon. Ramai lah. Ada gambar tu tak? Alamak. Gambar tu dekat ni. Kalau korang tengok muka saya, aduh. Muka saya waktu tu. Sekejap. Cari. Sebab selalunya saya bubuh dekat ni. My Life. Sana. Dah sabar. Ni gambar. Sebenarnya zaman dulu mana ada digital semua dengan tu. Lepas tu nak kena photostate apa, nak kena cuci gambar pula tu. Ni arwah Abang Zul. Mana gambar? Sabar.
Ada kat sini, ada kat satu lagi kot. Hidup gayung rasanya. Ini waktu majlis. Cari gambar lama ni masalahnya. Lama gambar tu kan. Oh, tak ada kat sini ya. Tak ada. Saya letak dekat F ni tak ada pula. Kehidupan ni duduk gayung dah. Nantilah. Zul Panjang duduk Penang ke abang kita? Saya tak tahu Zul Panjang ada mana sini. Kami tak tahulah. Cerita zaman sekolah tuan. Oh, cerita zaman sekolah. Di zaman sekolah semua orang ada pengalaman masing-masing kan. Bos kalau jumpa ular besar kena lari tak? Lari bang, jangan tunggu. Kan? Saya tunjuk hero kecuali kita nak makan. Stuntman pakai dari Hong Kong tu. Tak, stuntman kita pakai sendiri lah. Stuntman sendiri. Stuntman Hong Kong tu, oh yang seorang dua tu, ya tu ada lah. Tapi stuntman dulu kan semua abang jebat, abangan bahan buat sendiri semua tu. Kita mau buat sendiri. Wak Didi pernah jumpa ke tu? Pernah. Tuan cerita lagi tentang General Hashim. Oh, General Hashim Hussein. Jack Palance, dulu panggilan dia. Satu seluruh tentera darat tahu. Okey, bunian tu sini. Okey, jangan saya baca komen sikit lalu. Tuan, Tuan adalah. Yang tak ada tu Tuan Hutan tu. Dekat saman sosial tak ada dah. Sebab kan kena hack. Gambar zaman Kodak. Betul bang, betul. Salam tuan keluar raya. Arwah dengar dah abang Zul Panjang kita. Zul Putih dah meninggal ke Zul Panjang? Zul Panjang dah meninggal ke? Wah, saya nak kena tanya Syam ni, tanya lelaki. Tuan pernah makan katak dah ular tak? Dia macam ni, saya cakap pernah. Bukan kata pernah, bukan kata katak ular, segala jenis macam benda. Tapi, saya tak boleh bercakap dengan nada yang bangga. Sebab salah daripada segi hukum. Kan? Kerana benda tu haram. Kan? Benda tu haram. Inilah dulu tu zaman jahil. Walaupun saya seorang jurulatih dan memang jurulatih survival pakautan dan memang kerja saya nak mengajar benda tu dan saya kena rasa benda macam tu. Tapi bila kita dah tua ni, kita rujuk pada ulama' semua dan kita dapati bahawa benda tu tak betul. Kan? Pada orang Islam, patutnya saya ajar saja, saya tak perlu nak rasa. Tapi kita dulu kan ni kisah 20 tahun lepas, manalah kita nak bijak sangat. Betul? Tak ada orang waktu zaman tu, tak ada macam Ustaz Zaidros, macam apa semua, kita nak rujuk dengan siapa pun payah. Betul? Tapi kalau kira dalam training kira haram juga je, ya haram. Haram. Walaupun nama latihan tetap haram. Ya. Kita boleh tahu ilmu tu tapi kita tak boleh nak menelan benda tu, faham? Contoh, tahu cara nak tangkap katak bukit tu yang besar tu. Orang Iban, orang Sarawak semua ni, semua dia orang tahulah bila saya sebut katak bukit tu. Besar pinggan katak tu. Kan, tangkap dia kat macam mana? Suluh dia daripada mana? Tangkap daripada macam mana? Kan? Nak belajar tangkap, belajar siang, semua boleh. Nak belajar salai dia, nak bagi daging tu tahan lama, boleh. Nak belajar tu semua boleh. Nak belajar cara nak simpan dia, nak jadikan letak dalam pais, semua tu boleh. Tapi nak letak dalam mulut tak boleh. Walaupun dalam keadaan anda sangat lapar. Walaupun dalam keadaan anda sedang berkursus dan anda tak makan 4-5 hari dah. Macam saya cerita tadi, 10 hari. 10 hari anda tak ada makan minum. Anda puasa pagi hingga petang macam nak gila, anda bayang siang malam selama 10 hari tak ada makan. Kan? Waktu tu nampak, tengok pen pun nampak macam nugget, tengok pen pun nampak macam sausage. Kan? Tak boleh. Sebab itu bukan darurat, itu darurat yang dibuat-buat. Saya pun baru tahu hukum tu, jangan dulu kan, kisah ni 22 tahun dahulu. Kan? Bila sekarang ni dah ada ulama-ulama,
ahli-ahli fiqh seperti Ustaz Zaidrus, Ustaz Abdul Somad, ramai lagi lah pakar-pakar ni yang menerangkan pada kita. So kita jangan buat. Okay? Jangan buat. Banyak lagi boleh menerangkan. Nak buat? Tak makan katak tak boleh hidup ke survival? Boleh. Kan? Boleh. Kita boleh makan umbut-umbut kayu kita boleh makan, umbut-umbut ni banyak. Pucuk-pucuk ada yang kita boleh makan. Binatang-binatang yang halal banyak lagi yang boleh makan. Ya? So yang apa komando ajar tu salah, apa yang diajar kat Pulada pun salah. Yang haram-haram lah, tak boleh lah. Saya pun baru tahu setahun dua ni. Dah pencet baru tahu kan. Okay. Masa kebulur dalam hutan ada tak terniat nak salai member kita sendiri? Tak. Secara jujur Tuan Kaki hell tak? Oh, jangan tanya saya. Tanya anak buah saya ataupun pegawai-pegawai lain. Kan? Maksud dia saya ni kaki ragging ke apa tidak kan? Saya ni kaki ni. Jangan tanya saya. Kalau saya cakap nanti orang kata saya reka cerita. Tanya orang lain. Yang kenal saya. Mungkin mereka boleh tahu. Tuan ada kawan dari Ranau tak? Kawan daripada Ranau kalau lelaki tak ada. Perempuan ramai. Sebab Ranau ramai cantik-cantik. Oh cantik lah orang Ranau. Saya tak tahulah mana datang. Cantik betul kadazan dusun situ. Sorry lah tapi betul. Pengakuan ikhlas daripada orang Semenanjung Malaysia. Orang Ranau cantik-cantik. Kan? Kan? Kawan lelaki seorang lah tapi dia bekerja dekat Tawau. Salam dari RSAF Singapura tuan. Waalaikumsalam. Royal Singapore Air Force. Ya. Barni ya tuan Ustazah CCTV. Tak apa kita cakap jujur. Jom pindah Ranau. Tuan cerita pasal apa ni? Rotan sebelah dengan Batu Jorok Sutro. Tak nak lah. Sebab kalau saya buat lagi menjadi merepek. Kalau saya buat nanti, dia macam ni. Ramai orang yang pandai dan ramai orang yang bodoh sombong. Okay. Saya minta maaf TikTok ni sejak beberapa bulan yang lepas ni, saya tengok algoritma dia dah jadi lain. Bukan daripada segi TikTok, daripada segi penduduk dalam TikTok. Saya baru aktif TikTok ni baru setahun. Sebelum tu saya tak duduk dalam TikTok. Yang saya tahu TikTok ni 2 tahun lepas, 2 tahun ke 3 tahun lepas, TikTok adalah tempat di mana anak-anak muda berkumpul. Generasi Y, generasi Z, generasi yang bawah daripada saya, umur dalam belasan tahun, 20-an, awal 30-an. TikTok. Itu yang saya kenal TikTok. TikTok ni adalah dunia untuk belasan tahun, 20-an dan awal 30-an. Sejak beberapa bulan yang lepas, kan? Dan sebelum ni, TikTok adalah komuniti yang bagus, happy. Dia support. Aku follow kau follow aku. Aku buat macam ni. Aku komen pun baik-baik. Tak ada nak maki-maki, gelak-gelak. Lepas tu dia gurau-gurau sama mereka. Mereka ni generasi berlainan tau. Tetapi sejak 3 bulan yang lepas, saya dapati bahawa 3 bulan, 4 bulan yang lepas, ramai orang-orang tua bangka, termasuklah umur macam saya, 40-an, 50-an, pakat masuk dalam TikTok. Diorang tinggalkan social media yang lain, diorang masuk dalam TikTok. Bila mereka masuk dalam TikTok, mereka bawa perangai toksik mereka dekat social media yang lain kat dalam TikTok. Saya sedar sebab saya punya video banyak FYP. Bila saya baca komen, bila saya dapati yang komen-komen macam bangang ni adalah daripada generasi umur 40-an, umur 50-an. Ini jenis-jenis generasi saya tu. Yang jenis rasa sentiasa diri betul, orang lain kena ikut cakap dia. Tak bagus TikTok jadi macam tu. Sedangkan TikTok ni adalah dunia anak-anak muda kita. Anak-anak yang umur belasan tahun, anak umur 20-an. Kita orang tua-tua masuk dalam TikTok, kita buatlah konten-konten yang bagus, yang boleh mengajar anak-anak muda. Gunakan kesempatan ni. Masuk dalam TikTok. Ini dunia mereka. Dunia kita dekat social media yang satu lagi tu, yang biru tu, yang F tu. Sebab itu kat sana banyak toksik. Saya sekarang dah sampai tak nak sanggup. Saya tengok social media saya satu. Saya tengok, saya kata, hati jadi, pagi-pagi buta hati jadi marah dah. Kalau saya tengok social media yang satu lagi tu lah. Yang F tu. Tapi bila dalam TikTok, saya tengok perangai-perangai tu, diorang buat, lama ni muka-muka yang baru follow tak sampai 50 orang, 100 orang, tak sampai 1000 orang.
Dia orang bawa perangai dekat social media tu buat masuk ke dalam TikTok. Merosakkan TikTok. Betul, saya marah sebab TikTok ni saya suka kerana anak-anak muda berada kat sini. Dan saya boleh berdakwah dengan mereka dengan cara saya lah. Berdakwah dengan gurau-gurau, boleh macam ni, boleh secara santai. Betul. Kan? Saya dakwah dengan cara saya lah. Kan? Tapi masuk yang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tua-tua bangka ni masuk dalam TikTok, rosak TikTok jadi dia. Saya tahu sebab video saya banyak FYP. Bila saya baca komen, saya tengok komen yang positif-positif, yang baik-baik datang daripada anak-anak muda yang umur belasan tahun, 20-an, awal 30-an. Yang rasa konon ni cerdik terlebih ni, kan? Datang komen-komen yang buruk-buruk dan komen tu dalam video saya ni, video-video saya ni, datang daripada umur 40-an, bayi saya, 40-an, 50-an dan ke atas. Bajet-bajet bagus, betul. Dia orang berdatang bajet-bajet bagus. Inilah generasi yang nak menyuruh semua orang kena ikut cakap dia. Saya tahu sebab saya generasi tu. Generasi saya masuk dalam TikTok, lepas tu nak tunjuk hero. Oh, kau kena ikut cakap aku. Kau salah aku je betul. Kepala otak kau. Korang ni kena hormat ni. Ini TikTok ni adalah platform anak-anak kita. Platform anak-anak kita mencari ilmu, berkawan. Mereka tak boleh hidup dekat platform lain. Mereka tak boleh hidup dekat F tu. Mereka hanya membaca je. Mereka tak aktif kat sana. Mereka membaca. Tapi mereka saling rapat. Saya tahu sebab saya dah setahun main TikTok. Saya memerhati algoritma dan permainan TikTok. Saya perhati. Okay? Jom tolong pesan sikit ke pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada dalam TikTok ni. Bukan TikTok saya lah. Lebih-lebih lagi dalam TikTok, dalam aplikasi ni. Come on lah. Kan? Come on lah. Kan? Jangan kita masuk dalam ni. Ini tempat macam kamu masuk ke taman permainan kanak-kanak, lepas tu kau nak mengajar benda-benda itu. Janganlah. Cool. Relax. Kan? Dakwah pada anak-anak kita ni, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bercakap-cakap dengan benda benar dan cara sabar. Cool. Slow. Kan? Ini dalam TikTok. Saya tahu sebab video saya banyak FYP. Video saya berapa banyak yang dah cecah juta-juta view. Ratus ribu memang berlambak video saya, ratus ribu view. Dan saya baca komen setiap satu. Bila saya baca komen, saya tekan profil. Saya tengok siapa yang komen ni. Kat situ saya boleh nilai. Okay. Okay. Memang banyak. Dan kalau rasa tak boleh duduk dalam TikTok, tak boleh faham permainan TikTok, tak boleh faham macam mana nak merapat dengan penduduk TikTokers punya grup ni, jangan duduk dalam TikTok. Makcik-makcik keluarlah, pakcik-pakcik keluarlah. Duduklah dekat dah tu, pergilah. Kan? Kan, pergilah duduk. Jangan merosakkan. Sebab ini je satu-satunya platform social media yang kita boleh rapat dengan anak-anak kita. Dengan anak-anak saudara kita. Dengan apa ni, anak-anak murid kita. Betul. Kan? Jangan jadikan TikTok sebagai satu tempat. Sebab tu anda tengok dalam TikTok, orang ada 1.5 juta follower, bersepah lah, nothing. Tak kenal pun, dia macam mana beli 1 juta follower, aku tak kenal pun. Betul, itulah fakta TikTok. Saya dekat social media lain, wow, hebat, Tuan Fitri, follower 100,000 lebih. Kalau dekat social media lain 100,000 lebih follower, kira mantap lah. Tapi 100,000 lebih, 100,000 follower dekat TikTok, kau tak ada nilai lah. Itu peliknya TikTok. Kat situ kena faham, tang tu je. Okay. Okay. Saya bagi nasihat. Sebelum benda tu makin melarat. Sebelum makin larat. Saya masuk dalam TikTok pun, saya baca komen sebab saya suka berhadapan dengan adik-adik. Saya panggil adik-adik atau anak-anak. Seronok. Dia orang boleh sembang dengan saya, dia orang boleh rapat dengan saya, dan saya pun boleh rapat dengan dia orang cara direct. Cara direct. Okay? Dah, cukup. Luahan hati pukul 12 malam. Kan? Bukan apa. Kalau geng-geng tua ni duk kacau TikTok dengan komen-komen yang buruk-buruk, dengan sikap yang ego macam tu, dan anak-anak muda ni lari ke mana pula? Kan? Mereka nak dekat dengan kita, generasi kita berbeza. Memang berbeza.
Okay. Sebab tu ada tengok saya buat video. Sebagai contoh, saya buat video tentang asas hutan. Yang mana orang tua-tua umur 50, umur 40, 50, pada diorang benda tu memang level rendah je, memang benda rendah pun. Sebab saya nak mengajar pada anak-anak muda. Saya bukan nak mengajar pakar-pakar. Kalau saya nak mengajar pakar, saya tak ajar dalam TikTok. Yang spesialis komando, special force, saya tak ajar dalam TikTok. Tapi saya nak mendekati anak-anak muda dengan cara ajar yang asas-asas. Lepas tu saya baca komen yang orang tua-tua ni, oh benda ni macam ni mu nak ajar, benda ni, aku kata orang tua ni aku sepak juga kan. Kau bangang sangat. Kalau kau pandai kau buatlah video. Kau letak kat TikTok kau. Yang kau beri komen kat TikTok kau buat apa? Apa bodoh sangat orang tua tu. Saya bising ya. Saya memang blok terus ya. Sebab yang komen tu semua orang tua-tua. Kan? Kalau kau pandai sangat dan kau lebih pandai daripada aku, kau buatlah video kat kau. Letak dekat kau punya tu. Sebab tu video saya buat ringkas-ringkas. Ini penduduk kampung. Ini pokok penduduk kampung, saya kata. Ajar anak muda. Kan? Yang boleh, pokok penduduk kampung boleh jumpa dekat tepi semak aje. Saya tunjuk benda tu. Itu pun orang tua-tua komen macam bangang. Aku terbodoh betul lah orang tua ni. Kau support lah aku tengah ajar anak ni. Nampak? Ini saya baru buka sikit je. Saya belum tunjuk perangai jurulatih saya lagi. Kan? Kan? Sebab tu kan? Sebab tu okey. Oh lag kau lah. Okey dah, tak lag lah. Kan? Handphone panas ke? Tak panas. Betul tuan, adik saya serai dengan rumput pun tak boleh beza budak-budak sekarang. Betul Nadia. Betul, bukan nak kata. Sebab itu saya dengan rela hati rendahkan standard saya. Saya sepatutnya mengajar special force overseas. Tapi saya rendahkan dengan kasih sayang saya ajar anak-anak ni. Dengan percuma. Adik kalau sesat buat macam ni tau. Kita jangan lemah dengan kasih sayang. Buat macam ni nah, sambil-sambil buat lawak-lawak sikit. Betul tak? Amboi, saya tag Nadia ya, korang pakai komen. Saya pun tak kenal Nadia tu, tapi korang pandai. Saya pun panas kena bebel. Minum air. Macam mana rupa kunyit hitam original? Ya Allah, saya dah apa dalam nanti saya tunjuk. Ada tanam, banyak kami tanam. Kunyit hitam banyak. Kunyit yang anda duduk tengok tu sebenarnya warna ungu. Yang hitam kami dapat dekat Tok Mat baru dapat daripada Istana Raja Thailand. Itu betul-betul kunyit hitam. Saya nak ajar ilmu hutan, saya nak ajar ilmu tu, nak bagi benda-benda asas-asas dia. Yang semua orang boleh. Kan? Okay? Tuan cerita salah satu tempat paling bahagia iaitu Maliau Basin. Kenapa dengan Maliau Basin? Maliau Basin, Hutan simpan Maliau Basin. Hutan simpan Maliau Basin ni, kenapa anda duduk kat kawasan tu ke? Betul hitam ke? Sebenarnya dia ungu, dia hitam. Kau marilah lekas. Ayolah, nanti kau marilah bang. Yang sesat dalam alam sebelah tak ajar lagi. Betul juga. Nanti saya ajarlah, tapi saya macam ni, kalau saya buat video tu, saya akan tutup komen. Sebab bukan apa? Yang akan komen tu adalah mangkuk ayun yang saya cerita tadi lah. Okey. Saya nak ilmu tu sampai. Okey. Boleh nanti saya buat. Banyak ada orang komen, tuan, kalau tersesat masuk alam sebelah macam ni, okey. Cara kasar dia ada tiga. Dia ada tiga. Satu, kalih pandang.
Kedua, kalih badan. Ketiga, kan, dia kalih hutan. 3. Kalih pandang, kalih badan, kalih hutan. Dia hanya buat 3 ya. Kalau sesat dalam hutan oleh kerana jin ke apa ke, dia 3. Lag pula dah. Maaf tuan, saya tanya kawan di Sabah cakap Melayu Basin banyak mineral. Oh, saya tak boleh pecah rahsia tu. Lag pula. Oh, tak ada lag. Okay. Nanti saya buat lah, sebab benda tu kena tunjuk macam mana cara nak keluar daripada situ. Ini ikhtiar kan, kadang-kadang kau kena yang level tinggi-tinggi tak boleh nak keluar juga, payah juga nak keluar. Tapi kalau terkena, kalih pandang, kalih badan dengan kalih hutan tu, 3 tu majoriti dia. Ya bang, mari kita tawau. Marilah, tak ada apa akan tawau bang, nak pergi. Cerita pasal pengalaman mistik semua tugas dulu. Okey, pengguna purba dan hutan tuan. Okey, andai kata negara kita terlibat perang, kami orang awam ni nak buat apa? Nak lari ke mana? Gunung. Kalau kita ada ilmu hutan, lari masuk hutan. Bukan lari tu maksud lari pada perang. Lari untuk organize mula. Kena faham betul. Jangan lari daripada perang. Anda tak keluar daripada negara ni, maksud anda tak lari lah. Cuma anda berpindah tempat untuk buat persediaan. Betul tak? Ada 2 tempat. Satu hutan, satu lagi bandar. Bandar besar. Bandar kecil tak boleh. Kena bandar besar. Antara anda main guerrilla warfare dalam suasana CIW, counter insurgency warfare, ya, ataupun anda gunakan insurgency warfare, ataupun anda main guerrilla warfare dalam operation of build up area. Dia kawasan anda. 2 je game anda boleh main kalau perang. Faham ke apa saya cakap ni? Tak apalah, tu nak kena ambil kelas. Tu kena bayar mahal sikit. Mungkin nampak singa seekor ke ada ikan paus terbang lompatnya tu 4-5, mungkin ilmu tu keluar. Kalau tak nampak ikan paus 5 ekor terbang, apa tu ada jet ke boleh terbang macam tu kan, tu mungkin ilmu tu tak keluar lagi lah. TikTokers dia kena pandai demand bang. TikTokers dia kena pandai demand. Kan? Semua benda nak free je, boleh naik lemak lah korang. Kan? Cuba dia naik macam tu sikit. Ikan paus ke, lepas tu dia ada rimau, singa 2 ekor, macam tu. Lepas tu dia ada jet terbang macam tu ke, baru semangat. Kan? Orang main TikTok dia kena demand. Benda mahal kot ilmu tu. Askar pun merayu minta, saya tak bagi. Korang minta dalam live, tak boleh macam tu, free tak boleh. Kan? Dia kena ada maruah juga. Janda tak masuk tu ada. Ya. Tuan, ramai orang paranormal masuk hutan cabar jin, boleh ke tuan? Terpulang kat dia lah, je nak buat apa benda pun. Kan? Esok-esok dia belajar sendiri ya. Tuan ada buat camp untuk anak-anak cuti sekolah? Tak ada, saya tak buat. Nazmi Hanis, macam mana kalau kita berdepan dengan binatang liar seperti harimau? Harimau ni janganlah bagi belakang kat dia. Jangan bagi belakang. Itu je. Lepas tu tawakal je lah. Jangan nak kata apa lagi. Kan? Kena nasib kita, Allah kata umur kita sampai situ mati lah kita. Kalau kata Allah kata hang tak mati lagi, hiduplah kita. Tak kata macam mana. Kan? Kita kena pegang tawakal tu kuat sikit. Dah terjumpa Allah takdir kita, alamak rimau depan mata, nak buat macam mana? Telan elok, baca bismillah, baca mengucap lah. Cuma ikhtiar dia jangan bagi belakang. Kita bundur ke belakang, bundur. Jangan bagi belakang ni, jangan pusing lari. Kau janganlah pusing. Kan? Anak sulung tuan nanti masuk UPNM tak tuan? Tak. Panjat pokok jangan. Harimau lagi terror panjat pokok daripada kita. Raksa atau apa? Mercury. Once pun adakah tuan kita boleh ke Palestin untuk bantu Palestin? Tak boleh. Tuan cerita misteri royal belum? Tuan cerita tuan apa maksud orang kata askar kita dah jawab dah. Tuan ulas adik Zayan Ryan, saya tak tahu, katanya polis sebab tu.
Pengalaman kena kepung gajah. Dah cerita. Kenapa tak boleh bagi belakang? Sebab dia suka main belakang. Dia pun geng-geng main ni kan. You have to face it, saya. You have to face it. Nah tu. Harimau pun main geng belakang tak? Bukan geng belakang apa. Ada jenis tokak belakang. Ni, tengkok. Tengkok. Okay. Okay. So aku tuan nak dengar cerita Black Jacket. Kenapa dengan Black Jacket? Black Jacket ni banyak. Dalam tentera pun ada, dalam polis pun ada. Tapi sekarang saya nak cerita semua, tak boleh. Kan? Orang zaman dulu panggil Black Jacket. Dia ada grup-grup dia. Harimau telan duit lagi bahaya. Betul. Ya, kami pernah jumpa Imam Bembeng ya. Okay. Dahi makin luas tuan. Yalah, orang kata makin luas ni ciri-ciri orang nak kaya. Amin tu kuat sikit. Botak dah. Singa tak nak lalu kan tengah dua cerita ni. Itulah tak ada singa lah je lalu. Tak ada. Amin. Okay guys. Pukul 1. Terima kasih. Hampir pukul 1. Terima kasih atas kerana bersama teman saya pada malam ini. So, 1 jam tadi daripada pukul 11 sampai pukul 12 saya telah pun bercerita semula apa sedikit pengalaman bersama dengan kaum-kaum Borneo di Sabah Sarawak. Alhamdulillah, nanti kita sambung kisah tu waktu-waktu lain ya. Terima kasih atas semua tap screen tu, dia 230,000 tap screen. Dan tadi saya tengok view pun jadi 2,000 lebih. Terima kasih tu. Jadi saya doa pada Allah, semoga yang mana baik dengan saya dekat dunia ni, saya doa ya Allah Tuanku, mungkin kami tak dapat berjumpa dalam dunia. Jadikanlah kami sebagai jiran-jiran jika kami masuk dalam neraka, dalam syurga. Ya? InsyaAllah. Ya? Semoga kita jadi jiran dalam syurga lah. Ya? Okey. Yang baik datang daripada Allah, tak baik semuanya datang daripada kita semua. Ya? 27 hari bulan sampai tahun baru, 27 Disember sehingga 1 Januari, saya berada di Stadium Malostar. Pekarangan Stadium Malostar ada karnival kat situ. So akan ada kemah tuan hutan situ. Boleh jumpa saya setiap hari. Saya memang duduk situ pagi sampai malam. Okay? Itulah kalau siapa-siapa balik ke utara ke pada hujung tahun ni, pada 27 sampai 1 bulan, iaitu di bawah kerajaan, di bawah Yayasan Sunnah Bahiyah dengan kerajaan negeri. Okay? Okay, jom. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal ilmu. Ya, saya halal dunia akhirat.